Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu di dalam pelajaran tafsir Al-Quran Hadis darjah 4. Di dalam pelajaran 8, murid-murid boleh buka muka surat 44 yang berkaitan dengan iman. Hadis berkenaan dengan iman. Sebelum kita mulakan pelajaran, kita baca dahulu doa sebelum belajar. Tadah tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatik. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا بمعرفة العلم ونور قلوبنا وسهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Hadis berkenaan dengan iman, hadis dan terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubih wa rusulih wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Riwayat Muslim. Artinya, hadis yang panjang ini artinya, lelaki itu berkata lagi, khabarkan kepadaku tentang iman. Lalu Rasulullah SAW menjawab, bahawa engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari kiamat, dan engkau beriman kepada takdir yang ditentukan oleh Allah, baik dan buruk. Jibril, lelaki itu menjawab, engkau benar. Riwayat Muslim. Kita lihat rukun iman dari terjemahan daripada hadis ini yang dikeluarkan daripada isi hadis ini. Rukun iman yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab. Keempat, beriman kepada rasul-rasul. Kelima, beriman kepada hari kiamat. Keenam, beriman kepada qada dan qadar. Beriman ni maksudnya percaya. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada rasul, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada qada dan qadar. Kita kena percaya semua ini. Kita lihat rukun yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab. Kitab adalah wahyu Allah. Al-Quran juga dikatakan wahyu Allah yang diturunkan kepada rasul-rasul untuk diajarkan kepada manusia. Kitab itu adalah wahyu Allah, diturunkan kepada seluruh rasul-rasul untuk diajarkan kepada manusia. Rasul yang menyampaikan wahyu Allah dan terjemahan juga daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kitab-kitab tersebut ialah, yang pertama, kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ini kita kena hafal. Kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Zabur kepada Nabi Daud. Jangan kita salah. Dalam periksa kalau ada keluar, kita kena hafaz. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Jangan tersalah. Jangan tersalah susunan. Jangan tersalah diberi kepada siapa. Yang keempat, kitab Al-Quran diberi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dijawab kitab Al-Quran diberi pada Nabi Musa, maka itu jawapannya salah. Rukun yang keempat, beriman kepada para rasul. Beriman kepada para rasul. Rasulullah adalah utusan Allah. Maksud Rasulullah itu adalah utusan Allah.
Erti Rasulullah dalam bahasa Melayu utusan Allah kepada manusia untuk menyeru manusia mengesakan Allah. Bilangan Rasul adalah seramai 313 orang. Seramai 313 orang. Namun hanya 25 orang Rasul yang wajib diketahui. Kita wajib berketahui, kita wajib tahu tentang nama 25 orang Rasul ini. Wajib kita tahu daripada 313 yang banyak ni, kita wajib tahu 25 daripada Rasul ini. Setiap Rasul adalah Nabi. Setiap Rasul itu mempunyai jawatan Nabi. Tetapi tidak semua Nabi menjadi Rasul. Sebenarnya Nabi lebih ramai daripada 313. 313 ni hanya Rasul. Nabi lebih ramai. Beriman kepada Rasul seterusnya kita lihat. Yang pertama, Nabi Adam alaihi salam. Yang kedua, Nabi Idris alaihi salam. Yang ketiga, Nabi Nuh alaihi salam. Yang keempat, Nabi Hud alaihi salam. Yang kelima, Nabi Salih alaihi salam. Ya, seterusnya yang keenam, Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang ketujuh, Nabi Lut alaihi salam. Yang ke-8, Nabi Ismail alaihi salam. Yang ke-9, Nabi Ishaq alaihi salam. Yang ke-10, Nabi Yaqub alaihi salam. Yang ke-11, Nabi Yusuf alaihi salam. Yang ke-12, Nabi Ayub alaihi salam. Yang ke-13, Nabi Shu'aib alaihi salam. Yang ke-14, Nabi Musa alaihi salam. Yang ke-15, Nabi Harun alaihi salam. Yang ke-16, Nabi Dzulkifli alaihi salam. Yang ke-17, Nabi Daud alaihi salam. Yang ke-18, Nabi Sulaiman alaihi salam. Yang ke-19, Nabi Ilyas alaihi salam. Yang ke-20, Nabi Ilyas alaihi salam. Yang ke-21, Nabi Yunus alaihi salam. Yang ke-22, Nabi Zakaria alaihi salam. Yang ke-23, Nabi Yahya alaihi salam. Yang ke-24, Nabi Isa alaihi salam. Yang ke-25, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 25 orang Rasul yang wajib kita percaya. Kalau kita nak hafaz nama Rasul ni panjang, ada 25, kita boleh lagukan dia seperti Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Kita kena hafaz 25. Mula-mula kita hafaz 25 nama Nabi dan Rasul ini. Nama Rasul ada 25, wajib kita hafaz, kita ketahui. Kemudian berikutnya kita cari cerita-cerita tentang 25 orang Nabi dan Rasul ini di dalam Al-Quran. Ada banyak menceritakan. Kita cari dahulu di dalam Al-Quran. Sifat wajib bagi Rasul yang pertama, sidqun, artinya benar. Yang kedua, amanatun, artinya dipercayai. Dipercayai, mungkin saya salah tulis. Dipercayai. Yang ketiga, tablighun, artinya menyampaikan. Yang keempat, fatanatun, artinya bijaksana. Itu sifat wajib. Dan yang adalah sifat mustahil bagi Rasul. Pertama, kadzibun, dusta. Kedua, khianatun, memungkiri. Ketiga, kitman, menyembunyikan. Keempat, baladatun, artinya bodoh. Okey, ini adalah sifat yang mustahil bagi Rasul. Mustahil Rasul itu dusta, mustahil Rasul itu menyembunyikan
ayat-ayat Al-Quran. Mustahil Rasul itu memungkiri, mengingkari perintah Allah. Mustahil Rasul itu seorang yang bodoh, kerana Rasul adalah bijaksana, pandai, mempunyai banyak ilmu, terutama Nabi Muhammad, ilmu tentang Al-Quran. Kemudian kita lihat sifat apa? Sifat harus bagi Rasul. Sifat wajib tadi dah, sifat mustahil juga dah, sifat harus bagi Rasul ada satu sahaja, iaitu Rasul harus bersifat sebagaimana sifat manusia. Okey, Rasul harus bersifat sebagaimana sifat manusia, itu adalah harus, iaitu yang manusia biasa, iaitu contohnya makan, minum, tidur, berjalan, ni hukumnya harus semua. Rasul itu bersifat harus makan, harus minum, harus tidur, harus berjalan dan lain-lain lagi seperti sifat manusia yang lain. Sekian, terima kasih pelajaran tafsir dan tafsir Al-Quran dan hadis kita pada hari ini. Kita akhiri dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana futuhal arifin. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu farduduhu ilaina inda hajatina ilaihi wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Nantikan soalan Google Form insya-Allah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.